Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Muhsin Hamdan. Kita di Live Wire Initiative. Seperti yang saya janjikan bahawa projek terkini kami ialah kita akan membuat perkongsian ilmu-ilmu bermanfaat. Dan untuk memulakan sesi ini, saya ingin membawa kepada kita satu topik yang sebenarnya semakin hangat dibincangkan, malah mengakibatkan semakin ramai orang berfaedah. Apakah topik itu? Topiknya ialah rasuah. Jadi hari ini saya akan kongsi sikit sebanyak tentang isu-isu berkaitan rasuah ni, tetapi bukan berdasarkan pengetahuan personal saya, tapi berdasarkan buku atau handbook yang diterbitkan sendiri oleh pihak SPRM, yang mana handbook ini bertajuk FAQ Soalan Lazim. Maksudnya soalan-soalan yang selalu orang tanyakan berkenaan dengan rasuah dan SPRM menjawabnya. Dan dalam konteks ini, buku ini sebenarnya diterbitkan sendiri. Kalau kita lihat di sini ialah hak cipta sepenuhnya SPRM, dan ini terbitan cetakan pertamanya pada Januari 2013 dengan tema Bebas Telus Profesional. Malangnya kes-kes baru-baru ni yang kita dengar agak memburukkan nama SPRM. Saya tak nak komen lebih lanjut tentang hal itu, tapi kita tengoklah terlebih dahulu tentang pembelajarannya tentang rasuah. Baik. Jadi kalau kita merujuk kepada buku ini sendiri, ya, dia dimulakan dengan soalan paling asas, iaitu sebenarnya apakah itu rasuah? Ini diletakkan di muka surat yang kedua, iaitu selepas prakata, diletakkan muka surat kedua, iaitu apakah itu rasuah. Jadi berdasarkan takrifan yang dibuat oleh SPRM, iaitu secara umumnya rasuah merupakan suatu perbuatan sama ada beri atau terima sesuatu suapan yang berbentuk wang tunai atau barangan berharga sebagai upah bagi melakukan sesuatu perbuatan yang mempunyai kaitan dengan bidang tugas seseorang itu. Baik. Saya emphasis beberapa perkataan penting kat sini, iaitu pertama ialah dia merupakan satu perbuatan. Maksudnya dia bukan niat saja, dia bukan saja berfikir, tapi dia mestilah tentang satu perbuatan. Maksudnya kalau seorang tu nak ditangkap, dia perlulah dia dah pun buat benda tu. Dia bukan baru merancang-rancang. Apa perbuatan yang disalah? Salah bila dia beri atau terima. Okey, beri atau terima. So dalam hal ini ialah apabila seseorang itu bagi, dia beri rasuah untuk mencapai matlamatnya, atau seseorang menerima rasuah bagi tujuan menyelesaikan fungsi dan peranannya. Dia ada kedua-dua bahagian, beri dan juga terima. Okey. Apakah yang diberi? Dia beri bentuk suapan dalam bentuk pertamanya yang common sekali ialah wang tunai. Okey, duit ringgit. So dalam konteks hari ini dia tak semestinya duit tunai yang kita bawa, mungkin juga online transfer. Mungkin juga dalam bentuk cek, ataupun mungkin dalam keadaan kita dengar cerita orang cuci duit hari ini menggunakan mata wang kripto contohnya. Baik. Sebagai upah wang tunai atau barangan-barangan yang berharga. So barangan-barangan berharga yang biasa kita dengar contohnya kereta. Yang macam kes baru ni kan, kes YMDB semua tu kan, dengar pasal rumah, mungkin tanah, sport rim kereta mungkin, atau apa sajalah barangan yang mempunyai nilai sebagai satu dorongan untuk sesuatu keputusan dibuat berdasarkan bidang tugas seseorang itu. Baik. So dalam buku ni juga turut dinyatakan kes. Bagusnya buku ni ialah setiap satu soalan dia akan bagi satu contoh supaya kita lebih faham. Okey. So contoh yang diberikan di buku ini ialah seorang kontraktor memberikan hadiah berupa jam tangan berharga kepada seorang pegawai kerajaan bagi meluluskan projek kepada syarikatnya. Dalam kata lain, contohlah projek itu projek membaiki jalan raya. Jadi pastinya bukan satu orang kontraktor saja yang akan cuba masuk membida projek itu. Dia mungkin ada beberapa kontraktor lain yang cuba masuk untuk mendapatkan projek ini. Masing-masing akan menawarkan sebuah harga, menawarkan tata cara perbuatan, dan beberapa orang perlu membuat keputusan kontraktor mana yang harus diambil. Diberikan peluang pekerjaan itu ataupun diberikan kontrak untuk diselesaikan. Contohlah ada 3 kontraktor A, B dan C.
A, B ini masuk dalam cara yang sepatutnya, iaitu dengan mengisi borang tawaran, hantar sebut harga, memberikan spesifikasi kerja. Tapi yang C ni juga seperti yang lain, menawarkan baru masuk sebuah harga dan segala bagai, tetapi mungkin kerana dia memiliki hubungan tertentu dengan pegawai-pegawai yang bertanggungjawab untuk menguruskan kontrak, atau dia dapat kenalan yang tahu tentang pegawai-pegawai yang bertanggungjawab untuk meluluskan kontrak itu, maka sogokan ataupun suapan yang diberikan kepada pegawai ini adalah dalam bentuk jam tangan. Jadi macam mana cara jam tangan itu diberi? Mungkin dia hantar ke rumah, mungkin dia hantar ke pejabat, mungkin dia beri konon-kononnya masa sambutan hari jadi, dan macam-macam cara lagi. Jadi jam tangan yang diberikan biasanya pula dia bukan jam tangan biasa je ayam ni. Jam tangan yang mempunyai nilai tinggi yang berpadanan sebagai upah ataupun kita kata dalam bentuk komisen lah, kerana memilih syarikat C tadi untuk mendapatkan kontrak. Jadi dalam kata lain, pada soalan yang pertama ni ialah apabila seseorang beri atau menerima. Jadi masuklah benda tu dalam rasuah, yang mana tujuannya adalah untuk memanfaatkan jawatan orang yang bertanggungjawab dengan sesuatu fungsi kerja. Faham So itu adalah persoalan pertama tentang rasuah berdasarkan FAQ soalan lazim SPM. Nantikan soalannya seterusnya. Teruskan mengikuti Livewire, share, like dan juga komen Livewire Initiative. Saya Muhsin Hamdan, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.